Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Abu Hasan Al-Sadri radhiyallahu anhu, ij'al al-farq fil lisan. Kata Syekh Abu Hasan Al-Sadri, jadikan farak pada lidah kamu, pada lisan kamu. Jadikan antara kamu dengan segala mawjud, dengan lidahmu farak, dan jadikan jamak dengan hatimu pada Tuhan yang memandang. Faham? Maknanya kita seeloknya duduk dalam makam mufarqi zahiran wa jam'i batinan. Ya, makam farak mana makam? Maknanya makam biasa, asbab. Dia pada zahir dia maknanya tunjuk macam orang biasa, tapi batin tak. Maknanya apa ni? Abdanuhum ma'al khalq wa arwahuhum ma'ar rabb. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Allah. Itu maksudnya makam jamak dan farak. Maknanya lisan kita tu macam biasa. Jangan kita bertutur benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda sir yang orang-orang tak faham. Benda makam jamaah kan? Kadang-kadang terlancar tu lain. Kalau sabkul kalam tu lain, macam halat maafi jubati ila Allah. Tak ada dan jubah aku melainkan Allah. Banyak orang dengar ni. Maksudnya bukan Tuhan dalam jubah dia, dia di banah kan? Ya, maknanya cakap seperti syariat biasa, tapi kalbi dia dengan Tuhan. Kalbi di jamaah. Maknanya kalbi dia sentiasa mu'allaqun billah. Ada yang terbaik, kata Syekh Abu Hasan Al-Sadri. Sebab apa? Sebab kaedah sufi dia suka menudung. Di antara sifat awal orang menjalan jalan ahlillah untuk sampai makrifat ke Tuhan, pertama sekali apa? Dia tidak minat terkenal. Dia tidak suka diri dia dikenal orang. Itu syarat. Ya, boleh. Kalau kita kaki cari glamour, jangan jumpa jalan makrifat kita. Siapa suka cari glamour, lebih baik cari ikan di gelap. Kalau nak cek glamour, lebih baik cari ikan gelap. Boleh masak, abang masak sup, lebih sedap makan daripada cek glamour. Orang cari glamour maka tertutup makrifat dengan Tuhan. Sebab apa? Dalam kalbi dia ada orang. Iman Umar la yakunu mutakabbira hatta yarana an-nas kal ibil musila. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta. Dia rasa dia tak ada orang dalam kalbi. Ma fi qalbi wa tak ada dalam kalbi melainkan Allah. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahli bait Rasulullah SAW. Ya, jalan selama ada. Betul. Imam Al-Ghazali ini ulama besar pun dan 300 hadis dia hafal. Yang ketiga dia berguru dengan kutub wali kutub besar Syekh Abu Ali Al-Farman. Ya. Dalam sanad Naqsyabandiyah Syekh Abu Ali Al-Farman. Kerja dia benar jahit kasut tepi jalan. Dan dia martabat wali kutub diri. Dan dia seorang ulama hadis yang besar. Apa kata dia ketika Imam Ghazali nak berguru dengan dia, aku nak ajar kau ilmu pada melaut. Ya, hitam kau banyak, tapi satu ingat, kau takkan sampai ke Tuhan. Kalbi kau takkan sampai Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi. Selagi ada dalam kalbi kamu makhluk, orang akan takkan sampai. Sebab tu dia kata tadi, buang kalbi kita dengan Tuhan, jamak kita luar macam biasa. Tutup. Bila kita terbalik, idfan wujudak fil ardi umur, bama ada mata mimman lam yudfan lam yatimankan. Tanam diri kamu dalam bumi yang sempurna. Sebab benih yang tak ditanam dia takkan sempurna tumbuh. Ya, kita ada 2 biji buah kelapa, satu hasta dah bercampur. Nak tanam ni kan, satu kita gali lubang tanam, satu lagi kita lepak je kan. Agak yang mana kuat? Janda yang tanam dah kuat kan. Yang lepak kan sesagi bot tu ada terus. Maknanya kalau kita suka dedamkan diri kita kepada kemasyhuran, bila orang puji balik. Ya. Lepas tu bila orang puji kamu depan, Rasulullah kata ambil pasir balik kamu ke faina kata tak pun seolah-olah disembelih leher kamu. Ya. Mana bergoncang bila kita dipuji kan. Dan Sayyidina Abu Bakar minta doa kepada orang puji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada dipuji, dan jangan jadikan aku tersebar aku masuk ke neraka dengan sebab pujian. Ya, mana pujian besar bila ada kalbi dia ada makhluk yang mana kita junam tuan-tuan ya. Sebab zikir dalam benda penuh, jangan putus Allah. Allah tu naik zikir nafas. Tarik Allah, lepas pun Allah. Za akhraja nafasak bi ghairi zikrin fa huwa maitun. Bila kau keluar nafas kau kosong, tarik nafas pun kosong, buang kosong, engkau bangkai ibarat bangkai atau mayat. Itu nama Zuhri kata sebenarnya. Jangan putus badinakan fi kulli lamhatin wana. Tiap-tiap lamhak lipan mata wana pasin tiap-tiap nafas. Ma'allah serta Tuhan. Mana? Qalban qalbi. Wan tak tahu.
kita dengan dia ni. Itu cantik. Ya. Sebab bila kita tak terkenal, lebih selamat. Ya, lebih selamat. Kerana orang yang arif, pada ahli ma'rifah yang sebenarnya adalah orang yang menutup kefakiran dan tauhidnya. Mana tauhid khasnya tadi tu, ya, makam dia tinggi dia tutup. Dia lebih suka orang biasa nampak dia biasa. Ya, jadi orang tak kenal dia. Dan sedangkan qalbi dia masya-Allah memancar nur ma'rifat dia sebenarnya. Ahli ma'rifat dia nampak si Makinuddin Al-Asmar. Tetapi ketika dia datang di dalam pagi tengok cahaya naik ke langit sebenarnya. Dia kata macam mana hari ni ada dua matahari. Matahari satu cahaya matahari, satu lagi cahaya naik ke langit. Oh, dia dekat dua tu ada dua orang. Satu Sayyid, satu lagi Abdi. Satu penghulu, satu hamba. Dia berjalan. Dia kata nur siapa ni memancar ke langit kan. Bila dekat di pekan, jadi Sayyid tuan dia suruh apa ni Abdi dia hamba tadi pergi beli barang. Awak baru nampak rupa nur tu hamba dia punya. Rupanya hamba tu wali tau. Tuan dia dah tahu dia wali ni. Ya, banyak dulu wali-wali di kalangan Abdi. Sebab apa, dia selesai kerja dengan tuan dia, dia pulang terus ibadat dengan tuan. Satu tak ada gangguan, mencacak naik makam ni. Jadi tuan dia sendiri tak kenal dia wali. Tapi Syekh Makinuddin kenal. Sebab dia wali juga kan. Yang kenal wali. Kita kenal ke wali nikah, kenal wali nikah. Wali Allah dia kenal wali Allah kan. Sebab bila wali Allah dia dipancarkan nur Allah Ta'ala, wa atla'ahum haqiqatal asya'. Pada sebut dalam khutbah Durun Nafis, dia dapat wa atla'ahum haqiqatal asya'. Orang yang telah dibukakan hijab qalbi dia nampak tu di langit, nampak tu. Kalau nak syaban dibuka qalbi boleh tembak nur, boleh nampak. Itu Z boleh baca. Tapi tak ada kerja nak baca orang betul. Ya, dia nak apa? Kamu jalan ke Tuhan lebih besar. Habis. Jadi Syekh Makinuddin berjumpa dia punya tuan. Dia kata, jual hamba kamu kepada tu. Berapa sari harga aku bayar? Kawan kata, wah lain macam ni apa hal dia. Tak ada tawar-tawar. Dan lain bukan sebenarnya hamba batu waliullah. Tanya tuan, Masya Allah. Kalau macam tu tak pula, saya pergi je lepas tu semua merdeka. Merdeka tu kawan tadi. Tuan dia sendiri tak kenal dia. Hari-hari duduk. Sebab apa? Dia tutup. Sebab ibadat bila kita tutup, tutup kalbi kita. Dan nak wadah makhluk, dia akan dapat rahsia kemanisan tuan. Tapi kalau kita buka kalbi nak wadah makhluk, ya habis. Zulmatul masuk. Sah, teriak, wujud dia masuk. Dan orang yang arif adalah orang yang menutup kefakiran. Mana kalbi dia fakir dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, tidak dia orang. Ya, dan tauhid ni pun mantap marifat dia tadi yang khasah dari syuhud musyahadah, tidak dia orang ditutup. Bahkan kadang-kadang dia tutup dengan benda-benda yang pelik-pelik. Ya, tutup dengan benda pelik. Satu orang wali besar, ketiga Raja Sultan nak ziarah dia. Orang dah masyhur kan. Dia tahu Sultan nak ziarah dia, dia suruh anak murid dia beli makan banyak-banyak. Depan Sultan dia makan macam orang lapar. Sultan kata ni wali apa ni? Sultan kata wali lah. Dia kata wali apa makan macam pelahap. Bila Sultan balik apa dia kata? Alhamdulillahillazi sarafakan. Segala puji bagimu ya Allah yang kau telah palingkan dia daripada aku. Hebuk gitu. Kita minat tuan-tuan ni. Jangan jatuhkan minat kita puji orang. Ambil rosak rohani. Ya. Kalau kita tak nak tapi dia orang tak nak gerak puji, itu tak ada masalah. Ya, kita nak masyhur tapi Allah Ta'ala masyhur itu tak ada masalah. Sebab tiada orang yang lebih masyhur daripada Rasulullah SAW. Rasulullah orang paling masyhur. Belum wujud di dunia dah terpampang nama dia atas. Sehingga Nabi Adam pun bertawasul dengan Nabi SAW. Dia tengok nama siapa yang kembarkan dengan namamu ya Allah, itu nama kekasihku. Nabi belum wujud lagi terpampang kali itu. Maka bertawassala Adamu min zambihi faqad ihtada ma yaqtadi bi abi. Bertawassullah Nabi Adam dengan keberkatan Rasulullah SAW. Nabi Adam bertawassul faqad ihtada ma yaqtadi bi abi. Maka mendapat petunjuk orang-orang yang ikut akan datuk di Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam bertawassul, kenapa kita pula tak tawassul? Tawassul bukan diminta Nabi, bukan ketika besar kita mengambil keberkatan. Itu maksudnya tawassul. Dan menzahirkan farak. Ya, kita tadi yang farak. Mana farak? Makan nampak saya macam di Jawa Tuan. Makan banyak-banyak. Wah, ni wali hak makan banyak-banyak. Padahal dia dah tutup. Dia nak tutup, dia mahu kenal dia dan ni. Dan berjalan di atas jalan yang elok bersama-sama manusia macam biasa lah. Ya. Bagaikan dia adalah seorang daripada mereka itu. Ya. Pengguru kita kan. Si Mama Pak Izan tadi. Oh, dengan dia korek jalan kita buka. Dia buka.
Ya, kita buka. Dibuat kita lagi. Ya, dari lepas dibuka kan rahsia bahawa dia setelah dia wafat dia dapat bahawa dia makam dia abdan wali abdan. Al-abdan di umat dia khamsa wa dia tentang dia takut berapa. Abdan dan umat itu segala riwayat 50 orang. Mati seorang dan seorang, mati seorang. Tapi kalau kita tolong dan dari tolong dia hakikat tidak buka ada walai kita dari sebab itu rahsia dia. Lagi kita tutup lagi sedap dengan Tuhan punya ada. Ya, lagi kita tutup rahsia lagi macam tu orang buka. Sebab ini rukun besar pada para awliya apa kita manusia menutup akan rahsia dia akan buka. Bagaikan dia adalah seorang daripada malaikat dan pendamping dengan al-haq. Apa pada batin zahirnya macam orang biasa, pada batin tak dia lain dan jasad dia dengan kita, rohani dengan Tuhan. Seolah-olah dia terasing dalam manusia. Itu seorang dua alam. Jasad yang alam mulki, adapun rohani yang alam malakut wal jabarut di atas. Mana dalil kata boleh duduk dua alam tu tuan. Firman Allah Taala rijalun la tunhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Di pada ayat ini ulama buat ada makan jamak farqi dan mana jam dia boleh rimpun tu. Abdanuhum ala khalqi wa qulubuhum an haq. Jasad mereka bersama manusia biasa dia berniaga tapi hati dengan Tuhan. Ada ayat. Rijalun beberapa laki-laki. Kerana ibadat dia tindakan ialah rijal, laki-laki orang yang kuat iman. Kalau istilah sofi dipanggil apa? Waliullah. Yang tidak dilalaikan perniagaannya atau berjual beli daripada menyebut serta menyertai Allah. Mana ingat dengan kalbi dia jual beli zahir dikit ke? Ya, kalau sejak Abu Fan lagi orang kan. Ya, wali besar hari-hari dia menghadap Rasulullah SAW. Ya, tapi dia punya kaya dia 2 telaju minyak dia. Itu telaju air pun tak ada. Itu telaju minyak dia dia. Kaya tak kaya tapi wali kan. Mana apa dia tutup dia. Zahir macam orang biasa, pada hakikat dia hati makam kedudukan dia dengan Tuhan. Dia setengah daripada perjalanan awliya. Dan diceritakan bahawa seorang ahli ahwal menziarahi ahli kamal. Mana orang proses ahwal lagi. Dia bawa terbuka sikit dan ya. Dan jumpa orang yang kamal, mana ahlilah yang sedang sibuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Seorang wali ini sedang mendamaikan berkelahi. Apabila dia melihat ahli kamal itu sangat sibuk dengan urusan dia, yang macam biasa damaikan orang kan, maka dia pun menghamparkan sejadahnya di atas telaga. Dia pun tunjuk dia punya apa? Dia punya ke Ahmad dia. Dia hampas sejarah di semayang atas sejadah. Terdapat di sana dan mengajarkan salat atas sejadah air dari semayang. Maka ahli kamal itu menoleh kepadanya sambil berkata bid'ah gitu. Dipanggil, hei ahli bid'ah. Ya. Sebab apa bid'ah? Sebab dia nak tunjuk dekat orang. Bermakna ada hukum dunia dalam kalbi. Dunia ni bukan duit dia kan. Nakkan nama semua dipuji semua dunia. Benda yang tak laku di sana bagi dunia. Dan dia kalimat dana yang ini dunia. Benda yang atas dunia lahir sana tak laku. Berkata bid'ah. Ya. Fa ayyu akbaru bid'atin min hubbi dunia. Fa ayyu syai'in akbar min hubbi dunia. Apakah satu amalan yang lebih bid'ah daripada hukum dunia? Hukum dunia itu lagi bid'ah besar. Jadi dia nakkan pujian. Maka wali kata, hei bid'ah ni. Apa yang sedang kamu lakukan ni? Kau pentas sejarah bersemayang tayar apa kau buat dia? Sesungguhnya perbuatan kamu itu bukannya perbuatan orang yang sempurna. Bukan ahli makrifat di kamal. Kerana orang yang sempurna ialah orang yang zahirnya bersama makhluk, sedangkan sir dia bersama Khalik. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia sentiasa tak putus. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru bagi Syekh Ahmad Ibn Atta'illah asaskan dari. Ya, aku dengan rohani yang sebab tak pernah putus selama 30 tahun. Kalau aku putus, tombang aku dia. Full time dia sentiasa dengan bagi dia sama-sama rohani. Rohani kamal, tapi orang tak kenal dia biasa. Dia tak pernah menunjukkan. Kemudian berkata Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah binti Ismail radhiyallahu anha, berkata Rabi'atul Adawiyah, wa laqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abadu minni min man arada julusi wal jismu minni li jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Ya. Dan mereka dia dibuat selawat banyak buat nazam. Jadi di awal pun dibuat bentak lagi. Wa laqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi digentak lagu. Misalnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang mungkin kadang-kadang ulama lain. Ya, Rabi'ah Al-Adawiyah dia apa? Waliyah, wali perempuan. Ya. Waliyah dia, nabiyah dia.
Nabi tak ada perempuan. Ya, Nabi Rasul tak ada perempuan laki-laki. Wali dia. Yang wali perempuan dia Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang wali dan dia meminang Rabi'atul Adawiyah. Dia di Kasat, dia tahu kan orang makam tinggi, dia meminang nak bernikah dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kata, kalau kau dapat jawab satu soalan aku terima pinanganmu. Kalau kau tak dapat jawab, kau pergi balik. Dia kata, apa soalan? Dia kata, kau tahu tak besok aku mati bagaimana atau tidak? Kamu nak tahu? Yang benda gaib kamu tahu? Kau tahu tak aku mati bagaimana atau tidak? Oh, nak jawab macam mana? Kalau tak ada jawab, kau pergi balik. Ada bentang tuan. Tapi kalau ditanya Syekh Hasan Sazili, Syekh Hasan Sazili boleh jawab. Syekh Hasan Sazili kata apa? Dibukakan bagiku Syekh Hasan Sazili, pengasas tarekat Saziliyah, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Dia kata kalau syariat meluruskan, lidah syariat tidak mengharamkan, aku akan cerita apa yang berlaku besok, lusa pula seterusnya. Dan atas dari tiap-tiap seorang itu semua dah nampak. Dan mati beriman, mati kukus, semua dah nampak. Tapi lisan syariat mengharamkan argument, izharkan ini. Pandang ni. Sebab kadang wali-wali kita tengok, oh pakai seluruh pendek, jahat saja ada timpit. Sebab dia nampak ada dari kawan mati beriman. Itu dia kata, wa'atullah abu mahaki kata al-asya, Tuhan buka hijab. Ya, bagi orang buka. Tapi kalau tak buka, tak ada apa. Itu bukan ukuran kan ni. Bukan yang terbuka hijab ternampak itu ukuran, tidak. Tapi itu karamat dia. Sebab Syekh Hasan Sazili juga mengatakan, bukanlah kelebihan yang nampak dibuka, nampak aras, nampak awal. Sebenarnya kau dibuka akan sirul ijad. Kalau kau dibukakan sirul ijad, ada berapa tinggi makam tu. Apa sirul ijad? Rahsia engkau dijadikan dunia untuk mengabdikan diri pada Allah. Kau faham itu makna kau bentuk diri kau sebagai abdi, itu lagi mulia. Izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian diri kepada Allah. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi. Dengan dakwah sesungguhnya aku menjadikan engkau di dalam hatiku, ya, sebagai tempat aku berdialog, dan aku izinkan jasadku bagi siapa yang mahu duduk dengan. Maksudnya apa? Zahir kita bersama Allah tak boleh, tapi fuad hatiku tak muhaddis, sentiasa dia berdamping dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Maka mukalamah kan, semua ada dalam sembahyang pada kita. Kita baca Fatihah betul-betul dari mukalamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan jawab, hamadani abdi, telah memuji akan laku oleh hamba. Situ dialog berlaku. Hadis sahih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana syukur qalbi kita ini. Sesungguhnya aku menjadikan engkau, siapa dia? Allah Ta'ala, di dalam hati. Mana dalam hatiku tak ada lain melainkan engkau saja, ya Allah. Ya. Sebagai tempat aku berdialog, maknanya berhubung kasih dengan Tuhan. Dan aku izinkan jasadku bagi siapa yang mahu duduk. Orang nak duduk biasa-biasa. Sebab Syekh Ma'ruf Al-Qadhi, guru tariqah bagi Imam Syafi'i. Kita 40 tahun aku mengajar anak muridku, menyangka aku berhadap dengan dia. Tak. Aku mengajar dia, zahir dia, rohani aku dengan dia. Dia boleh duduk dua keadaan. Aku wali-wali besar. Di jasad dengan makhluk qalbi dengan Tuhan. Itu awam pula terbalik. Kita beri jasad, jiwa dan raga-raga. Jiwa raga-raga pergi orang, habis jawab. Pergi ke makhluk, habis kan. Maka jasadku bermesra dengan orang yang duduk bersamaku, sedangkan kekasih hatiku berada dalam jiwaku adalah teman penghiburku yang sebenar. Wa habibu qalbi fi fuadi alisi. Ya, dan kekasih hatiku dalam kalbiku berjinah-jinah. Dia duduk dalam maqamul unsi. Ya. Oleh kerana inilah berkata ahli al-arifin, orang yang arif itu nampak pada zahirnya bersama makhluk. Ya. Dia tutup dengan, kadang dia berfikir sama soal tuan guru ulama besar arwah dia. Empat ronyok arwah Ustaz Fatih. Kalau dia Tuan Haji Umar Zoom. Tuan Haji Umar Zoom, dia orang Kelantan, dia di Mekah. Ya, pangkat zuhur tu Tuku Tinggi Mekah. Ya. Zahir dia sama dengan makhluk biasa, tapi kalbinya Masya Allah, ya, tinggi martabat istiadat. Dia tutup kan. Orang nak kenal dia pun tak kenal. Jadi dia dengan mencari kitab sampai topik kita kata kitab ni tak ada orang boleh baca. Orang bagi orang lain yang boleh baca. Padahal dia kan mantap pula nanti saya jumpa dia. Ya, kalau kita macam saya orang ni kan,
Yalah dia saja buku dia dah kan. Dia tutup, dia tak nak pemasyhuran. Allah. Dia buka pondok madrasah ni dahsyat. Dia buka pondok tu, dia mimpi Rasulullah SAW. Dia Rasulullah gariskan dalam mimpi tu tempat di kawasan masjid ini siap. Dia bangun tidur dah siap kali satu. Ya, dipanggil tukang ikut bila binaan. Ya, itu dunia dahsyat ni keilmuan dia Masya Allah. Karamah itu Masya Allah banyak. Orang Jumat seperti kita benda kenal dia tadi. Dia kau berani kata awal saya buku. Dia tahu tu bicara pondok dia pasti di sini je. Jadi mana wajah nanti dia tu buat dia letak naik lah itu. Dia naik dia pernah tidur dapur. Mana dulu dia kata saya kata oh Masya Allah minta maaf lagi. Jadi tutup tentang orang alim tu nampak pada zahir bersama makhluk, tapi sirnya bersama Allah SWT. Jiwa dia sentiasa dengan Tuhan, tak putus dan maka yang pertama dinamakan farak. Mana farak bersama makhluk, yang semestinya ada tariknya. Dan yang kedua jamak, yang dia semestinya ada tahqiq. Mana jamak, mana berkumpul hati dia sentiasa dengan Tuhan. Itu di antara sifat para awliya illa ta'ala. Ya abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita al-jam'u ma asbata tafriqatan ila akhir. Nah. Baru. Ini boleh sih. Al-jam'u ma asbata tafriqatan wa maha isyaratak wal usul istighraqul awsafika wa talasha numutik. Apa makna jamak? Jamak ialah apa yang menggugurkan penceraian kamu. Apa penceraian khalaik? Mana ma fi qalbi ghairullah, itu ada jamak. Tak ada dalam kalbi melainkan dia. Itu maksudnya jamak. Dia menghimpunkan pandangan itu terus kepada Allah. Syuhudul kasra bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasra. Pandang satu pada banyak, pada banyak pada satu. Ya. Dia pandang pokok dian ni, dia nampak biji dian. Dia pandang biji dian, dia nampak pokok dian. Faham? Dia pandang yang banyak, apa dia? Kalbi dia pandang pada yang banyak, sebatang pokok, dahan, ranting, siap, daun sekali. Dia nampak ke mana? Pada mata zahir dia pandang pada biji durian yang dia makan. Dia makan-makan, dia tengok biji dian, dia akan nampak ada sebatang pokok dalam. Faham? Ya, dia pandang makhluk semua, hati dia tuan-tuan. Atau sebaliknya, dia pandang pokok durian banyak, kemudian dia nampak sebiji. Ini pokok dia besar ni, asal dia dari sebiji. Mana makhluk semua ni asal dia adalah min Allah. Ya, dia pandang satu. Jadi maksud dia apa? Semua makhluk dipanggil mazhar. Apa mazhar? Cermin. Mazhar al-mahar zuhur, tempat memandang Allah Ta'ala. Ya, cermin. Sebab kalbi kita bila kita lap, dia tak mesti nampak. Ya, kalbi kita ni dah layak dan dia dah pernah kenal Tuhan di alam zahir. Allah sudah beritahu qalbu barat. Itu dah kena dulu atas dunia ni pasang sangka dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, macam-macam dah tutup gelap, dah dosa, maksiat, lain. Jadi bersih ke balik. Bila kita bersih gelap, balik kita terang. Itu kita buka dan hijab itu. Dan usul mana sampai kepada Ta'ala ialah tenggelam dan terhapus segala sifat-sifatmu. Istighraq mana karam. Karam mana? Kalbi dia tu, bukan jasad. Jasad dengan makhluk biasa dia. Ya, syuur kalbi. Sebab ada sentapan jazbah daripada Allah SWT. Ya, sebab kata anta ma'al aqwan malam tusyai al-muqawwin. Kau ya maknanya serta makhluk ditambah selama kalbi kamu tidak musyahadah akan Allah Ta'ala. Bila kalbi kita syuur ke Tuhan dia tenggelam. Di dua keadaan. Kalau tertumpu ada makhluk, dengan Tuhan dia terhijab. Kalau dia tumpu dengan Tuhan, dengan makhluk dia terhijab. Terhijab di mana? Dalam zahir dia biasa kan. Cuma nak kenal para awliya payah sini. Dia zahir kan kita kan. Bahkan dia tutup lagi buat sengaja biasa. Padahal rohani dia dia mahal. Dia sentiasa ya dengan Tuhan. Mana ingatan? Apa ingatan Tuhan? Ialah syuhud. Ya, syuhudul mazkur wa dawamul qulub. Itu mana zikir. Hati dia sentiasa musyahadah ke Tuhan dan kekal kudur hati dengan Ta'ala. Itu pakaian dalam. Dan dalam hikmahnya kali ini Syekh Abi Madian Al-Insan mentafsirkan perkataan jamak dengan makna suatu yang menggugurkan penceraian kamu daripada Ta'ala. Ya, kalbi dia tercerai, Tuhan bergugur. Kelalaian itu tumpu atau fokus dan menghapuskan isyarat kamu. Tak ada isyarat, ada apa lagi dah. Dia terbuka dia dengan dia zauq yang memadamkan yang lain. Kerana penceraian itu menghubungkan adanya aliar
Pencahayaan apa? Dipandang makhluk. Makin rasa makhluk lagi. Mana aghyar ke mana jamak ke ghaib, mana selain daripada Tuhan. Dan mempunyainya makam tidak memandang melainkan al-wahidul qahhar. Penduduk makam ni, maka jamak yang dinampak ialah wahid yang tunggal, al-qahhar yang maha perang maha perkasa ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya telah terhapus daripadanya segala rusum. Pada kata farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu. Penjelasannya dalam kekosongan. Daripada yang lain, yamla'u bil ma'arif wal asrar, dan saya tuan penuhkan dengan ma'rifat dan sir rahsia Rabbani Tuhan akan buka. Sesungguhnya telah terhapus daripadamu segala rusum, mana adat kesan biasa, dan telah hilang daripadamu ilmu dan maklum. Ya, hilang saja dengan kalau makam itu nampak dia kan. Ya, barang istilah tu negara apa nak lain. Ya, mana cabut oleh kamu dua sepatu kamu. Ya, kamu tanggalkan dua sepatu kamu. Mana nak masuk hadrat Tuhan kena buka sepatu kita. Faham kan? Kita nak berjalan kena sepatu kita dua. Apa dia? Syariat dan hakim. Ilmu fiqh, ilmu dan amal kena ada. Kalau tak ada ilmu, tak ada beramal, tak diterima awal lagi. Tapi bila dah berilmu dan beramal, dah masuk makam ma'rifat ke Tuhan, kena buang ilmu dan amal. Apa maksud buang ilmu amal? Apa maksud dia? Jangan pandang, itu maksud dia. Kita beramal, jangan pandang dari kita. Matikan, buang pandangan daripada kita. Terus kita menghadap pada dia, itu maksud dia. Nak pergi ke istana, kena ada kasut. Kalau tak ada pakai kasut, orang kata orang gila. Dia kita jaga hamba kita. Kena pakai sepatu cantik, kan? Tapi nak masuk menampak dalam istana tak boleh. Kena buka sepatu. Faham ni? Maknanya nak berjalan, ilmu dengan amal kena ada. Dia nak sampai, kena padamkan pandangan. Jangan rasa kita beramal dan rasa kita ada ilmu. Bahkan kita rasa semua tu minnah kurnia daripada kita. Baru dia akan sampai. Baru pembersihan itu akan berlaku mana. Semua telah terhapus daripada segala rusum dan hilang daripada ilmu dan maklum. Telah fana af'alnya daripada af'al Tuhan. Dia lenyapkan perbuatan dia dalam perbuatan Allah, sifatnya dalam sifat Allah Ta'ala. Mana kudrat dia dimatikan dalam mana kudrat Allah, ilmu dia dimatikan dalam ilmu Tuhan, dan asma' dia semua dimatikan. Akhirnya wujud dia dimatikan dalam mana wujud kita. Bahawa kita lama wujud bihakin illallah. Bahawa kita akan rasa kelazatan yang luar biasa akan diberi oleh Ta'ala. Sebab dijadikan dalam kalimah apa? La hawla wa la quwata illa billah. Itulah makna dia ada daya dan upaya lagi mati pun. Kita senyapkan. Maka Nabi kata di ujung tu apa? Kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Allah ada di situ. Sebab tu para awliya dia dapat futuhan, anwar, fuyudat, timpahan berbagai-bagai. Oleh kerana itu beliau berkata, usul ialah tenggelam sifat kamu dan hilang segala naat pada sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin